Dari Utsman ibn Affan berkata, aku mendengar Nabi SAW bersabda, sesiapa yang membaca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim, yang bermaksud dengan nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat memberikan kemudaratan di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Sebanyak 3 kali, maka dia tidak akan ditimpa bala yang datang secara tiba-tiba sehingga subuh. Dan barang siapa yang membacanya ketika subuh sebanyak 3 kali, maka dia tidak akan ditimpa bala secara tiba-tiba sehingga petang, iaitu malam. Hadis rawahu Abu Dawud menurut Syekh Syu'ib Al-Arnud. Hadis ini adalah hasan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Alhamdulillah, hari ini dapat lagi kita bertemu dalam sesi Bahasa Melayu Sekolah Rendah, tuition dalam talian, tuition online, Perlis Mengaji. Cikgu harapkan kamu sediakan alat tulis, buku catatan, dan bagi murid tahun 4, sediakan buku teks Bahasa Melayu tahun 4. Sebelum kita mulakan pelajaran pada hari ini, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina syuk alaina qaza'i rahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Okey anak-anak, dalam perkongsian kali ini cikgu akan menerangkan aspek kemahiran menulis 3.3.2, mengedit dan memurnikan ayat daripada aspek ejaan, tanda baca dan juga penggunaan imbuhan. Hari ini kita nak belajar aspek ejaan, tanda baca dan juga penggunaan imbuhan. Okey, untuk hari ini cikgu nak berfokus kepada murid tahun 4. Walau bagaimanapun, untuk murid tahun 2 dan 3, kamu juga belajar topik ini dalam sukatan kamu. Sukatan tahun 2 pun ada, tahun 3 pun ada. Dalam buku teks kamu boleh semak. Kamu boleh semak. Bagi murid tahun 5 dan 6 pula, awak perlu kuasai kemahiran ini. Awak perlu kuasai ejaan, tanda baca dan imbuhan. Awak perlu kuasai, sebabnya awak akan guna kemahiran ini untuk penulisan kamu. Okey? Sebelum kita mulakan pelajaran, marilah kita menonton video cikgu terlebih dahulu.
orang dulu-dulu kita ceti kahwin bercampuran, cakap Melayu. Tapi kita semayang, kita kahwin, menahwin, parsem semua ikut macam India. Semayang semua ikut macam India. Tapi pakaian, cakap juga kita ikut Melayu lah. Diwali ni untuk cahaya lampu-lampu, buat anak-anak pulang sekumpul, kita masak-masak, makan-makan. Sambut ni Diwali, kawan-kawan lama-lama datang rumah. Kita sambut Diwali untuk gembira lah kita semua. Kawan ceti kita ni nak turun-menurun lain kali. Kita dah tua tak boleh buat pun. Anak-anak kita boleh ikut tu, jangan lupa kita punya tradisi lah. Okey, anak-anak. Awak dah lihat video tadi kan? Okey, kalau awak dapat lihat dan awak dah tonton tadi, apa yang cikgu paparkan tu adalah satu kebudayaan. Kebudayaan masyarakat Ceti. Masyarakat Ceti di Melaka. Masyarakat Ceti ni adalah kita katakan dia sebagai golongan ataupun masyarakat minoriti India peranakan. Apa tu India peranakan? Itu yang cikgu nak ceritakan kepada awak selepas ini. Okey. Untuk topik hari ini kita akan membincang tentang kebudayaan negara kita di Malaysia ini. Di Malaysia ada masyarakat Cina, India, Melayu dan juga masyarakat minoriti seperti masyarakat Ceti di Melaka ini. Okey, kita nak tengok macam mana wujudnya masyarakat Ceti ini. Bagaimana wujudnya masyarakat India peranakan ini. Okey. Siapa antara kamu yang pernah melawat ke Melaka? Siapa yang pernah pergi Melaka? Okey. Kalau awak pernah pergi Melaka, awak dapat lihat pelbagai bentuk bangunan ataupun mercu tanda yang menjadi simbolik bagi negeri Melaka. Contohnya Kota Famosa, betul? Kota Famosa. Sebenarnya terdapat banyak sejarah ataupun cerita di sebalik kejayaan ataupun keagungan negeri Melaka ini. Jika dulu pada kurun pada abad yang lama dahulu, sebelum tu cikgu pun tak hadir lagi, cikgu pun tak lahir lagi, kamu pun tak lahir lagi. Sebenarnya Melaka telah wujud satu bentuk perdagangan yang sangat terkenal di seluruh dunia. Melaka telah menjadi pusat perdagangan antarabangsa. Pada masa itu, pada ketika itu, banyak pedagang dari luar. Pedagang dari India, pedagang dari China, pedagang dari Arab yang datang ke Melaka untuk berdagang, untuk berniaga, menjalankan perniagaan jual beli kepada masyarakat tempatan. Itulah kita katakan Melaka ini sebuah kerajaan yang menjalankan kegiatan perdagangan. Okey. Dan apabila ramai pendatang yang datang ke Melaka, Melayu, Cina, India yang datang ke Melaka, pedagang ini telah terbiasa dengan penggunaan bahasa Melayu di Melaka. Kemudiannya pada akhirnya pedagang
India misalnya ataupun pedagang Cina telah berasimilasi dengan kebudayaan kita dan akhirnya mereka berkahwin dengan orang tempatan. Pedagang India misalnya berkahwin dengan masyarakat di Melaka. Pedagang Cina misalnya berkahwin dengan masyarakat di Melaka. Jadi apabila masyarakat ataupun pedagang India ini yang datang daripada Tamil Nadu itu berkahwin dengan penduduk tempatan, maka setelah berkeluarga wujudlah masyarakat yang kita namakan India Peranakan ataupun kita panggil dia masyarakat Chetty. Okey, masyarakat Chetty di Melaka. Itulah sejarah bagaimana India Peranakan ini wujud di negara kita sebagai masyarakat minoriti. Okey, kalau perasan dalam video tadi, masyarakat Chetty ini mereka bercakap dalam bahasa Melayu. Fasih berbahasa Melayu. Kemudian mereka berpakaian seperti orang Melayu. Yang perempuan berkebaya, yang lelaki berkain palekat. Okey, kemudiannya makanan mereka juga mirip seperti orang Melayu. Cumanya kebudayaan sama macam orang Melayu, tetapi pegangan agama mereka masih berpegang teguh kepada agama Hindu. Itu yang membezakan masyarakat Chetty dengan masyarakat Melayu kita hari ini. Okey, itulah serba sedikit tentang masyarakat Chetty di Melaka. Kenapa cikgu cakap tentang masyarakat Chetty? Masyarakat Chetty. Sebabnya kita nak melakukan atau melaksanakan aktiviti, kita nak membetulkan kesalahan, kita nak betulkan ejaan, kita nak betulkan imbuhan tentang cerita ataupun catatan harian Kampung Chetty Melaka ini. Bagi murid tahun 4, keluarkan buku teks kamu muka surat 68 dan 69. Muka surat 68 dan 69. Okey, kita akan bersama-sama untuk memperbaiki, mengedit, memurnikan teks ini menjadi teks yang menjadi ayat yang betul, menjadi imbuhan yang betul, dan kita nak letakkan tanda baca yang betul. Okey, pada paparan awak di hadapan ini ada cerita ataupun catatan harian Kampung Chetty Melaka. Okey, di sini Hadif dan kawan-kawannya baru pulang daripada mengikuti rombongan di Melaka. Ini catatan harian Hadif dengan rakan-rakannya. Bagi murid yang tidak ada buku teks, boleh tonton paparan di hadapan kamu ini. Okey, kita akan perbaiki kesalahan yang ada di sini. Cuba awak tengok tulisan yang diwarnakan merah. Menaikkan disiplin. Tulisan yang berwarna merah itu sebenarnya mempunyai kesalahan. Ada kesalahan. Yang warna merah tu ada kesalahan ejaan. Mungkin ada kesalahan imbuhan. Okey, kita akan cuba menyemak dan membetulkan kesalahan ini. Okey, kita tengok satu persatu. Okey, cuba tengok yang pukul 8 pagi. Kotak yang pertama, 8 pagi. Saya dan kawan-kawan menaikkan bas menuju ke Bandar Melaka. Saya dan kawan-kawan menaikkan bas. Menaikkan bas. Adakah betul penggunaan menaikkan bas? Salah di situ. Yang sepatutnya adalah menaiki. Menaiki bas. Menaiki bas. Tengok paparan ini. Saya dan kawan-kawan menaiki bas. Itu yang betul. Menaiki bas menuju ke Bandar Melaka. Ataupun contoh yang kedua, Razin menaiki tangga itu. Razin menaiki tangga itu. Kalau contoh yang ketiga, cikgu gunakan perkataan menaikkan. Rosnah menaikkan bendera. Rosnah menaikkan bendera. Itu baru kita guna menaikkan. Sebabnya bendera, contoh pengawas kan, dia nak bawa naik bendera ke atas, dari bawah ke atas, itu menaikkan bendera. Kalau menaikkan bas, tak boleh. Adakah kawan-kawan Hadif tu nak ambil bas, nak bawa naik langit? Tak kan? Tak akan berlaku itu. Sebenarnya menaiki bas. Okey? Menaiki bas. Okey, kita sambung. Ayat kedua. Kami tiba di kampung Chetty pada pukul 8.45 pagi. Ada kotak kosong di situ, ada huruf yang tertinggal. Apakah huruf itu?
Apakah tajuk kita hari ini? Kita bercakap tentang Kampung Ceti, kan? Kampung Ceti. Jadi di sini Kampung Ceti ini adalah kata nama khas. Kampung Ceti sebab nama kampung. Bila kata nama khas, awak perlu letak huruf besar di pangkal kata tersebut. Kampung, K tu huruf besar. Ceti, nama kampung tu Kampung Ceti. C tu kena huruf besar. Okey, ingat kata nama khas mesti huruf besar di pangkal kata. Okey, cuba tengok ulang kaji cikgu letak di sini. Yang cikgu bulatkan, tempat. Kata nama am, tempat. Okey, kampung misalnya. Kampung tempat kan. Kata nama khas kita namakan kampung itu. Kampung apa? Kampung tu nama apa? Kampung Ceti. Kampung Ceti, K-nya huruf besar, C-nya huruf besar. Ini kata nama khas sebab nama kampung. Hospital kata nama am. Tetapi nama bagi hospital itu. Apa nama bagi hospital tu? Hospital tu bernama Hospital Tuanku Fauziah. Jadi H tu kena besar, T kena besar, F pun kena besar sebab kata nama khas. Begitu juga dengan benda. Kotak sebelah ni, benda. Kasut. Masih ingat tak apa nama ataupun apa jenama kasut sekolah kamu? Ingat lagi tak? Asadi, Adidas. Nama bagi kasut kamu, jenama bagi kasut kamu Asadi misalnya, A mesti huruf besar. A. Kereta ayah kamu. Kereta ayah kamu, namanya ataupun jenamanya Proton Saga. P huruf besar, S huruf besar. Itu kata nama khas. Begitu juga dengan haiwan. Haiwan, ayam. Apakah nama haiwan Tuk Dalang? Haiwan Upin Ipin. Apa nama dia? Rainbow. Masih ingat? Rainbow. Rainbow nama ayam. Kita beri gelaran Rainbow tu kepada ayam. Jadi R-nya mesti huruf besar. Jelas? Okey, begitu juga dengan manusia. Encik Atan, Lee Chong Wei, Tan Sri Muhyiddin Yassin. Itu juga mesti ditulis huruf besar pada pangkal kata. Okey? Okey, Kampung Ceti huruf besar. Kita sambung baca. Kami diberi taklimat terlebih dahulu tentang perlunya menjaga disiplin semasa lawatan. Disiplin, dia merahkan di situ, maknanya adanya kesalahan ejaan. Kesalahannya dia tertinggal huruf I di situ. Sepatutnya disiplin. Okey, disiplin. Okey, sekarang kita nak beralih pula kepada kotak yang kedua, iaitu jam 9 pagi. Okey, awak boleh baca sama-sama dengan cikgu, okey? Kami melawat ke kawasan perumahan Kampung Ceti yang terletak di Gajah Berang, Melaka. Terletak itu mempunyai kesalahan penggunaan imbuhan. Yang sepatutnya, apa imbuhan di situ? Terletak. Apa yang sepatutnya imbuhan yang perlu ada di situ? Okey, tengok di sini. Yang sepatutnya terletak. Sebab dia menggunakan imbuhan ter. Tak ada ataupun tiada imbuhan ter dalam bahasa Melayu. Yang ada ter. T-E-R. Okey, rumah-rumah yang mendiami masyarakat Ceti masih kekal tradisinya sehingga sekarang. Rumah-rumah yang mendiami masyarakat Ceti masih kekal tradisinya sehingga sekarang. Awak dapat lihat ada kotak di sini. Okey, apa tanda baca yang tertinggal di sini? Rumah-rumah, kata ganda. Rumah-rumah mesti ada tanda sempang di sini. Okey, rumah-rumah yang mendiami masyarakat. Mendiami ini adanya kesalahan. Mendiami ini salah. Yang sepatutnya didiami. Didiami. Okey, kita tengok penggunaan didiami dengan mendiami. Nombor 1. Rumah-rumah yang didiami oleh masyarakat Ceti masih kekal tradisinya sehingga sekarang. Ini penggunaan didiami yang sepatutnya didiami. Didiami masyarakat Ceti ataupun didiami oleh masyarakat Ceti. Okey? Yang kedua pula, awak tengok
pertukaran tempat masyarakat Chetty tu. Masyarakat Chetty tu menjadi subjek. Masyarakat Chetty yang mendiami rumah-rumah itu. Yang mendiami rumah-rumah itu masih mengekalkan tradisi mereka hingga sekarang. Awak tengok penggunaan didiami dengan mendiami. Okey. Contoh yang ketiga. Rumah usang itu didiami sekumpulan penagih dadah. Rumah usang itu didiami oleh siapa? Oleh sekumpulan penagih dadah. Nombor 4, Datuk Fairuz mendiami sebuah rumah banglo. Maksud mendiami di sini, dia tinggal. Dia berada dalam rumah itu, mendiami sebuah rumah banglo. Itu perbezaan didiami dengan mendiami. Okey, sekarang kita beralih pula kepada kotak nombor 3, jam 10 pagi. Kami berpeluang untuk melawat ke Muzium Chetty di situ. Terdapat pelbagai koleksi di muzium itu. Antara koleksi yang terdapat di muzium tersebut termasuklah pakaian tradisional. Pakaian tradisional perempuan masyarakat Chetty, iaitu kebaya dan kain batik. Cuba awak komen di ruangan komen Jabatan Pendidikan Negeri Perlis. Apakah kesalahan tradisional di sini? Ada kesalahan ejaan di situ. Tradisional ini ejaan bahasa Inggeris yang sepatutnya adalah tradisional. Tradisional. Okey. Pakai lelaki pula ialah baju kemeja dan kain pelekat. Pakai lelaki. Apa tu pakai lelaki? Awak tengok tengok di sini. Pakaian tradisional. Yang diceritakan di sini adalah tentang pakaian, tentang pakaian baju. Jadi di sini juga sebenarnya adanya kesalahan penggunaan imbuhan. Kesalahan penggunaan imbuhan. Yang sepatutnya di sini adalah pakaian, pakaian lelaki. Kalau perempuan masyarakat Chetty, mereka pakai kebaya. Ingat dalam video tadi, pakai kebaya dengan kain batik macam orang Melayu. Kalau lelaki pula, mereka masyarakat Chetty memakai pakaian baju kemeja dan kain pelekat. Okey. Sekarang kita beralih pula kepada kotak yang keempat, iaitu jam 11 pagi. Okey. Kemudian kami bergerak ke majlis perkahwinan masyarakat Chetty yang terletak berhampiran dengan muzium. Majlis, merahkan itu. Yang dimerahkan itu ada kesalahan ejaan. Majlis, yang sepatutnya apa jawapannya anak-anak? Ya, yang sepatutnya majlis. Majlis, bukan majlis, majlis. Okey. Kita sambung baca. Di situ kami dapat melihat persandingan sepasang pengantin. Cikgu ulang. Di situ kami dapat melihat persandingan sepasang pengantin. Awak dapat lihat, cikgu ada berhenti sekejap di situ. Di situ ada kotak di sini. Apa perlu kita letak di sini? Dan apa yang perlu kita letak di hujung ayat, penghabisan ayat? Tanda baca, koma. Di situ, kita komakan dia. Di situ, koma. Kami dapat melihat persandingan sepasang pengantin. Cikgu berhenti di situ, dan cikgu berhenti di situ menunjukkan adanya tanda noktah. Tanda baca noktah ataupun titik. Pembayangnya, awak tengok di sebelah titik ini adanya penggunaan perkataan pengantin. Pengantin ini tengok dia besar. P ni P besar. Bila P besar didahului dengan titik. Kan? Titik mesti dimulakan dengan, lepas titik dimulakan dengan huruf besar. Pengantin. Okey. Kenapa cikgu letak koma di sini? Di situ kami dapat melihat. Di situ, itu menunjukkan kita nak baca, kita perlu berhenti sekejap. Di situ, ataupun pada suatu hari, pada cuti sekolah yang lalu, kami pulang ke kampung. Pada cuti sekolah yang lalu, ada koma. Maksudnya itu kita perlu berhenti sekejap. Berhenti sekejap. Okey, dan diakhiri dengan noktah. Kita sambung. Pengantin perempuan berpakaian songkit dan bersanggul lintang.
songkit ini, dimerahkan ini, songkit ini salah ejaan. Sebenarnya berpakaian. Apakah jawapan kamu? Berpakaian songkit. Berpakaian songkit. Ingat ejaan ya, berpakaian songkit. Okey, kita tengok kotak yang kelima. 12 tengah hari, kami sempat melihat kolam yang dihasilkan. Okey anak-anak, kolam di sini bukanlah kolam mandi. Bukan kolam ikan. Kolam di sini dimaksudkan dengan ini, lakaran corak yang dekat gambar ini. Ini dipanggil sebagai kolam. Kolam. Kemudian kami pulang dengan perasan riang. Apakah kesalahan yang dimerahkan ini? Sepatutnya perasaan riang. Pengalaman melawat ke kampung Ceti Melaka mengingati kami agar menghormati budaya lain. Pengalaman melawat ke kampung Ceti Melaka mengingati kami agar menghormati budaya lain. Kesalahan penggunaan kata di sini mengingati. Imbuhan mengingati itu kita perlu gantikannya dengan mengingatkan. Okey, tengok contoh ayat yang cikgu beri. Rahman sentiasa mengingati ajaran gurunya. Itu penggunaan mengingati. Mengingati apa? Mengingati ajaran. Mengingati nasihat. Mengingati pesanan. Itu mengingati. Yang kedua, ibunya selalu mengingatkan dia supaya belajar rajin-rajin. Mengingatkan ini disusuli dengan mengingatkan siapa? Mengingatkan adik, mengingatkan dia. Itu perbezaan mengingati dan juga mengingatkan. Okey. Alhamdulillah kita dah selesai mengedit dan memurnikan teks untuk hari ini. Okey? Kita dah selesai. Terima kasih. Sebelum cikgu beralih kepada paparan seterusnya, ulang kaji seterusnya, cikgu akan perkenalkan tentang aspek tanda baca. Titik, koma, titik ataupun nokta, koma, tanda soal, tanda seru dan pengikat kata. Pembuka dan penutup kata. Kita akan tengok tanda bacaan ini dalam satu lagi teks, iaitu situasi di sebuah pasaraya. Situasi di kedai kasut. Okey, jom kita baca bersama-sama. Tonton paparan yang ada di hadapan kamu ya. Pada suatu hari, pada suatu hari, Puan Zura dan anaknya ke pasaraya untuk membeli kasut sekolah yang baharu. Okey, cikgu minta maaf ada kesalahan penggunaan huruf Y di sini. Y jadi besar pula. Okey, tak apa. Puan Zura dan anaknya ke pasaraya untuk membeli kasut sekolah yang baharu. Pada suatu hari, ada perhentian sekejap di situ. Bila kita berhenti sekejap di situ, kita perlu letak tanda koma. Dan pasaraya ini, kenapa cikgu warnakan dengan hijau pasaraya? Pasaraya, kenapa cikgu hijaukan dia? Okey, tengok penggunaan pasaraya ini perlu dieja dengan dua perkataan. Pasaraya, hantu raya, jalan raya, balai raya. Itu kita eja dalam bentuk dua perkataan. Kita kena jarakkan. Untuk membeli kasut sekolah yang baharu. Yang baharu, kasut sekolah yang barulah. Dan bila habis ayat itu, kita letak titik. Letak noktah. Anak-anak tahun 1, tahun 2, tahun 3 ambil perhatian. Tak noktah di sini. Lepas noktah, kita nak mula ayat baru mesti dengan huruf besar. Kasut. Kasut-kasut. Kasut-kasut, kata ganda, ada tanda di sini, tanda sempang. Kasut-kasut dipamerkan bagi memudahkan pelanggan untuk membuat pilihan. Dipamerkan. Bukan di pameran, dipamerkan. Kasut-kasut tu diletakkan di rak. Dipamerkan. Okey. Encik, berhenti sekejap. Kita nak panggilkan, Encik,
cikgu, kita komakan dia. Kita berhenti sekejap, kita perlu koma. Encik, kami sedang mencari kasut sekolah kalis air. Habis ayat itu, kita titik dia. Kita letak noktah. Kita mula ayat baru. Adakah encik menjualnya? Okey, A ini kita besarkan. Kita besarkan sebab permulaan ayat. Dan sebabnya kita dah habis ayat ini, kita nak mula ayat baru, kita kena letak A besar. Adakah encik menjualnya? Dia bertanya. Adakah encik menjualnya? Bila bertanya, kena ada tanda soal. Tanya Puan Zura. Tanya Puan Zura. Maksud di sini, Puan Zura bercakap. Dia tanya jurujual itu. Encik, kami nak beli kasut ni. Dia tanya. Dia bercakap. Bila dia bercakap, kita kena letak tanda pengikat kata. Ni, yang hijau ini. Pembuka kata, penutup kata. Okey. Kalau dalam karangan awak, dalam penulisan, awak nak letakkan ataupun nak masukkan dialog, nak masukkan perbualan, percakapan, awak mesti letakkan tanda ni. Pembuka kata, penutup kata ini. Perlu ada. Okey, kita sambung. Ada. Nampak? Ada koma. Maksudnya dia berhenti sekejap. Ada. Kasut tersebut diperbuat daripada kanvas. Habis ayat itu, kita titik dia. Daripada kanvas, titik. Ada. Berhenti sekejap. Ada. Koma. Kasut tersebut sangat selesa dipakai. Kita mula ayat baru, kita letakkan huruf besar di sini. K. K besar. Okey, cikgu nak ambil perhatian dalam penulisan kamu tahun 1 hingga tahun 6, penulisan huruf K. Kalau K besar, K kecil mesti dibezakan. Mesti dibezakan. Kalau K besar, awak dapat lihat di sini tiangnya dan kakinya ni dia sama paras. Sama paras. Berbeza dengan K kecil. Tengok ni K kecil. Tengok anak panah cikgu. K kecil ini dia punya tiang lebih tinggi, lebih panjang. Okey? Perbezaan K besar, K kecil. Sangat penting. Kasut tersebut sangat selesa dipakai. Terang jurujual itu. Terang jurujual itu. Dia yang bercakap. Jurujual yang beritahu dekat Puan Zura. Jadi di sini perlu ada tanda ni. Pembuka dan penutup kata. Okey? Terang jurujual. T ini huruf kecil. T huruf kecil dan di sini diletakkan koma. Diletakkan koma. Koma penutup kata terang jurujual itu. Noktah. Ini cara penulisan. Kalau dalam karangan, awak buat dialog, beginilah rupanya. Ada. Okey. Wah, bagusnya kasut ini. Wah, bagusnya kasut ini. Okey. Maaf ada kesalahan penggunaan Y di sini. Wah, bagusnya kasut ini. Okey, wah itu kita berhenti sekejap. Wah, amboi. Kita komakan dia. Kita letak koma. Dan ayat seru ini kita akhiri dengan kata seru. Kita akhiri dengan tanda seru. Ini tanda seru. Tanda seru. Okey, berapakah harganya? Berapakah harganya? Tanya Puan Zura. Puan Zura bertanya berapa? Jadi perlu ada tanda soal. Tanda soal. Dan bila tanya, bila Puan Zura bercakap, Puan Zura bertanya, Puan Zura berbicara, mesti ada tanda pengikat kata. Ini tanda pengikat kata. Pembuka kata, penutup kata. Okey? Jelas setakat ini tentang tanda bacaan. Kita belajar koma hari ini. Kita belajar penggunaan noktah. Kita belajar penggunaan huruf kecil, huruf besar, tanda seru. Ni tanda seru. Tanda seru. Tanda soal. Okey? Okey, cikgu harapkan kamu dah kukuh dengan tanda baca. Okey, sebelum cikgu melanjutkan perbincangan atau perkongsian tentang aspek mengedit dan memurnikan teks, kita nak perbaiki teks, awak cuba tonton video ini terlebih dahulu dan awak cuba perhatikan pakaian yang digunakan ataupun yang dipakai oleh masyarakat minoriti orang asli Mahmeri. Okey, cuba perhatikan pakaian mereka. Okey, saksikan.
Perayaan kaum Mahmeri ini berasal daripada suku kaum orang asli kaum Mahmeri dari kampung orang asli Sungai Bumbun, Pulau Keri, Selangor. Kumpulan ini juga dikenali sebagai Jo'oh atau tarian topeng. Nama saya Mazna, saya dari suku kaum Mahmeri. Saya datang dari Pulau Keri. Nama kampung saya Kampung Orang Asli Sungai Bumbun. Dekat kampung saya, penduduk kampung seramai 400 orang, sebanyak 78. Kalau dulu kami ialah nelayan, berkebun, tapi sekarang kami dah tukar. Tidak pada nelayan, berkebun pun sedikit dan juga kami aktif dalam bidang kraftangan. Gunting, bunyi burung, tentang jin burung, tentang nasihat. Tiga otak tu Muyang Jabongos, Tok Naning, Puteri Gunung Lidang menceritakan suasana dalam hutan. Muyang Tungkol ni dia makhluk jahat. Dia boleh bertukar watak. Dia boleh jadi manusia, dia boleh jadi hantu, dia boleh jadi harimau. Dia boleh menyesatkan orang lah bila masuk dalam hutan. Yang Tok Naning ni dia suka menyimpan barang. Contohnya upih, kayu. Yang dia jumpa dia bawa balik dan dijadikan hiasan yang berharga lah. Itu Puteri Gunung Lidang. Puteri Gunung Lidang ni dia akan turun ke laut setahun sekali. Mencari ketam, kerang, siput dan lain-lain lah. Ceritakan Datuk Nenek lah. Jadi komuniti kami pandai mengukir. Jadi tidak sah lah persembahan kami tu tak ada topeng. Tarian itu kalau dulu kita buat untuk Hari Muyang, musim buah. Pada masa ni musim buah dah tak berapa. Jadi kita sambut untuk Hari Muyang sajalah. Tiap-tiap tahun diadakan di kampung kami lah, Kampung Orang Asli Sungai Bumbun, Pulau Keri. Baju dibuat pada kulit kayu terap, pok terap lah. Yang hiasan-hiasan rambu-rambu ni daun nipah. Gelang, berotan, mengkuang, dia buat dengan tangan. Kami mahir, suku kaum kami mahir dalam bidang anyaman. Jadi tak salah kami buat persembahan, kami buat macam tu. Pakaian ini peninggalan zaman nenek moyang saya dulu. Jadi generasi sekarang kita ikut sajalah apa yang nenek moyang kita tinggalkan untuk generasi yang akan datang. Okey, awak dah tonton video tadi. Sebenarnya apa yang cikgu nak tekankan di situ adalah tentang pakaian. Golongan minoriti orang asli Mahmeri. Okey, cuba awak dapat lihat dekat pakaian mereka, dekat kepala mereka ada sejenis perhiasan. Perhiasan, dan kita nak belajar tentang satu jenis perhiasan yang dinamakan sebagai tempuk orang asli. Bagi murid tahun 4, awak buka buku teks Bahasa Melayu, rujuk halaman 75. Rujuk halaman 75. Okey, dah bersedia? Okey, dalam halaman 75 ni, dia menceritakan tentang tempuk orang asli. Sejenis perhiasan di kepala. Okey, dalam paparan di hadapan kamu ini, cikgu letakkan di sini satu surat rasmi. Surat rasmi ini adalah daripada Muzium Seni Kraf Orang Asli kepada Guru Besar SK Seri Pertiwi. Okey, dalam surat ini ada beberapa kesalahan penggunaan kata. Ada kesalahan penggunaan ejaan ataupun ada kesalahan penggunaan imbuhan. Dan ada sebilangannya yang dihilangkan tanda bacaan dia. Dihilangkan titik, dihilangkan koma. Okey, sekarang kita nak belajar dan nak memurnikan teks ini menjadi teks yang betul, tepat ejaan dan tanda bacanya. Okey, lihat di sini. Hadif membaca maklumat tentang perhiasan orang asli daripada surat yang dikirimkan oleh pihak muzium. Surat ini diberi oleh pihak muzium. Hadif baca. Okey, tajuknya di sini pengesahan maklumat tentang tempuk orang asli. Okey, kalau awak dapat lihat yang diwarnakan dengan warna merah, cikgu ingat merah itu mempunyai kesalahan ejaan. Ada kesalahan penggunaan imbuhan. Okey, kita akan perbaiki satu persatu. Kita akan baca ayat demi ayat. Awak boleh rujuk dalam buku kamu ataupun dalam paparan yang cikgu sediakan ini.
Okey, cikgu kecil, cikgu besarkan surat ini. Okey, cuba tengok di bawah perkataan Johor Darul Takzim. Johor Darul Takzim. Tuan. Dalam surat rasmi adanya kata panggilan ataupun kata sapaan tuan di sini. Tuan, dia letakkan kotak di sini. Kenapa dia letak kotak? Adanya tanda baca sepatutnya di sini. Apakah tanda baca itu? Noktah, tanda soal, tanda seru ke? Cuba teka. Tuan apa? Tuan diikuti dengan koma. Okey? Tuan diikuti dengan koma. Pengesahan maklumat tentang tempuk orang asli. Ini tajuk dia, tak ada kesalahan. Kita sambung. Merujuk perkara di atas, pihak Muzium Seni Kraf Orang Asli ingin mengesahkan maklumat yang dikehendaki oleh Persatuan Bahasa Melayu Sekolah Tuan tentang tempuk orang asli. Okey, perenggan kedua, bersedia? Untuk maklumat pihak Tuan, orang asli merupakan penduduk pribumi yang tinggal di daerah pendalaman. Pendalaman. Mereka mempunyai perhiasan yang istimewa. Istimewa. Dalam perenggan yang kedua ini ada 3 kesalahan yang diwarnakan merah. Cuba awak betulkan kesalahan itu pada ruangan komen. Perenggan yang kedua dahulu. Perenggan yang kedua. Pribumi. Pribumi. Apakah ejaan yang tepat bagi pribumi? Yang sepatutnya adalah peribumi. Peribumi. Pendalaman. Di sini juga, pendalaman ini juga salah. Yang sepatutnya pedalaman. Pedalaman. Okey, cikgu nak tarik perhatian kamu. Perbezaan pendalaman dan pedalaman. Kalau pedalaman, tak ada N, tak ada N. Kalau pedalaman menunjukkan kawasan. Kawasan yang terpencil, kawasan yang sedikit jauh daripada bandar misalnya. Kawasan yang lebih dalam. Itu pedalaman. Kalau pendalaman, imbuhan pen di situ, itu menunjukkan bahawa kerja mendalamkan. Kerja mendalamkan, pendalaman. Digali tanah, pendalaman lubang misalnya. Itu pendalaman. Ada perbezaan. Okey? Mereka mempunyai perhiasan yang istimewa. Istimewa. Salah di situ. Yang sepatutnya istimewa. Istimewa. Okey, tengok perenggan yang ketiga. 3. Antara perhiasan yang terkenal termasuklah tempuk. Tempuk merupakan perhiasan yang digunakan di atas kepala. Tempuk ini diperbuat daripada daun kelapa, daun nipah, kulit kayu terak, kulit kayu gaharu dan daun rumput. Tempuk dihasilkan daripada seni anyaman. Orang asli pandai menganyam pelbagai bentuk tempuk mengikut suku tertentu. Mereka dapat menghasilkan tempuk dalam tempuh masa 10 minit sahaja. Dalam rangkap ketiga ini, perenggan ketiga ini ada banyak kesalahan. Yang pertamanya, tengok ini, terkenal. Terkenal ini ada kesalahan imbuhan ter di situ. Terkenal di situ. Dan yang keduanya, perhiasan juga kesalahan imbuhan yang sepatutnya perhiasan. Perhiasan. Okey? Tempuk ini diperbuat daripada daun kelapa, daun nipah, kulit kayu terak, daun kelapa, daun nipah. Awak dapat lihat cikgu baca dengan berhenti sekejap. Daun kelapa, daun nipah. Bila berhenti sekejap di situ, kita perlu letakkan tanda apa anak-anak? Masih ingat cikgu cakap kalau berhenti sekejap, kita letak tanda koma. Tanda koma. Orang asli pandai menganyam. Menganyam di sini kesalahan imbuhan. Sepatutnya menganyam. Menganyam. Okey. Orang asli pandai menganyam pelbagai bentuk tempuk mengikut suku tertentu. Dan diakhiri dengan titik. Titik dan dimulakan dengan huruf besar M mereka.
mereka dapat menghasilkan dalam tempuh. Sebenarnya tempoh masa 10 minit. Okey. Diharapkan maklumat ini dapat memberikan pengetahuan kepada Persatuan Bahasa Melayu Sekolah Tuan. Semoga maklumat ini dapat menyemaikan perasaan cinta akan budaya negara kita. Semoga. Kesalahan apa di situ? Semoga. Yang sepatutnya O di situ. Semoga. Semoga. Dan tengok yang last sekali di bawah ini. Sekian. Terima kasih. Sekian. Terima kasih. Cikgu berhentikan sekejap di situ. Bila berhenti sekejap, cikgu cakap perlu ada tanda koma. Sekian, terima kasih. Ini yang kita dah perbaiki. Kita dah selesai perbaiki kesalahan yang ada dalam teks ini. Okey, seterusnya cikgu nak uji pemahaman kamu. Adakah kamu masih boleh ingat penggunaan tanda baca, nokta, koma, tanda seru, tanda tanya, pengikat kata, huruf kecil dan huruf besar. Okey, cikgu nak uji di sini dengan quizy Quizy. Awak boleh cuba masuk dulu. Okey, di sini cikgu letakkan game code ataupun kod permainan. Awak cuba masuk dulu. Dan cikgu sediakan di sini lebih kurang 10 soalan. Cikgu ingat 10 soalan. Awak perlu perhatikan dengan teliti soalan ini. Awak tengok pada penggunaan tanda baca. Kalau bertanya, kalau ada kata tanya, mesti ada tanda soal. Kalau ada kata seru, wah, besarnya rumah kamu, mesti ada tanda seru. Okey. Kalau berhenti sekejap, mesti ada koma. Dan selepas titik, mesti huruf besar. Itu yang awak perlu ingat. Daripada awak tahun 1 sehingga awak masuk sekolah menengah, aspek ejaan ini sangat penting untuk bahasa Melayu. Okey? Okey. Cuba masuk. Okey, terima kasih Umar Sri 3, Adha SKBE, Amjad. Okey, ada lagi tak? Okey, terima kasih Muaz. Iris Ryan Sri 3. Anak murid cikgu ni ada nama di belakang ni, Sri 3. Amani, terima kasih. Tahniah sebab bersama-sama dengan cikgu. Okey. Ada lagi? Kita cari 10 orang. Izhan Sri 3, terima kasih. Okey, mai masuk kah? Okey, cepat. Kita nak uji nah. Tengok betul-betul penggunaan tanda baca dalam soalan cikgu nanti. Habil Zubir. Tahniah Habil Zubir. Okey, 2 orang lagi. Cikgu nak mula. Ada? Cikgu tunggu. Okey, Nuha. Terima kasih Nuha. Lukman, terima kasih. Okey? Okey, Ain Sri 3. Anak murid cikgu ni, Sri 3. Ada lagi? Okey, Akil, Simpang 4. Bagus. Okey, Akisha, Simpang 4. Ada lagi tak sama-sama dengan cikgu? Damia dan Firas, anak murid cikgu ni.
Faizal Afandi, SKTTB. Okey, boleh kita mula. Okey, awak perhatikan soalan betul-betul. Tengok tanda baca dia. Pilih yang tepat. Pilih ejaan yang tepat. Pilih tanda baca yang tepat. Okey, Syahira Sri 3. Terima kasih. Okey, kita mulakan. Bismillah. Okey, bagus. Tahniah. Cepat, pantas. Okey, good. Teruskan. Okey, habis Zubir. Tengok dengan teliti, tengok tanda baca. Okey, bagi anak-anak yang tak berkesempatan, cuba tengok soalan cikgu di sini. Okey, pilih ejaan yang betul. Atlet. Ejaan macam mana atlet? Macam mana ejaan atlet? Okey. Tengok yang soalan yang kedua. Pilih dialog yang tepat penggunaan tanda baca. Aminah bercakap dengan jurujual. Aminah bercakap dengan jurujual. Cik, saya ingin mencari kasut berwarna hitam. Mesti ada apa? Bila bercakap, mesti ada tanda pengikat kata. Tanda pengikat kata penutup, pembuka dan penutup. Okey, tengok yang nombor 3. Tanda baca, tengok rumah banglo, rumah besar ni. Wah, besarnya rumah kamu. Wah, cikgu berhenti sekejap. Bila cikgu berhenti sekejap, di situ ada tanda apa? Wah, besarnya rumah kamu. Okey, yang keempat. Berapakah harga baju itu? Tanya. Bila tanya, mesti ada tanda soal. Berapakah harga baju itu? Okey, yang kelima, ejaan keraf tangan. Yang mana yang betul? Keraf tangan ini, keraf tangan dieja 2 perkataan. Dieja 2 perkataan. Keraf tangan. Okey. Okey, soalan yang ke-6. Rekaan mana itu sangat mahal harganya? Mencicah ke mencecah? Mencicah ataupun mencecah? Yang ke-7, ejaan yang tepat. Plastik. Plastik. Dan tengok gambar di sini. Usaha memasarkan. Yang bawah ni usaha pemasarkan. Ada penggunaan imbuhan di sini. Imbuhan mana yang betul? Usaha memasarkan ataupun usaha pemasarkan? Okey. Adakah anak cikgu dah siap semua? Kita tengok siapa yang mendahului. Okey, Damia dan Firas, tahniah. Damia dan Firas. Adha, tahniah tempat kedua. Akisha Simpang 4, tahniah. Habil Zubir, tahniah. Luqman, Umair, Izhan, Amani, Iris Ryan, Akil Simpang 4, Muaz, Syahira, Faizal Afandi, Afif Azwa, tahniah. Ain, Nuha, Diana. Okey? Okey. Cikgu ucapkan tahniah atas pelibatan kamu dalam kuis cikgu hari ini. Okey. Sebelum cikgu akhiri perkongsian kita hari ini, cikgu nak minta kamu ulang kaji di rumah masih buku teks Bahasa Melayu tahun 4 halaman 81. Seindah Pinakol. Di sini juga ada banyak kesalahan, kesalahan ejaan, kesalahan tanda baca, kesalahan imbuhan. Awak cuba cari dan tulis dalam buku BM awak. Ataupun cuba cari, tulis dalam kertas kosong. Cuba uji minda awak. Okey? Ini muka surat 81. Dan awak juga boleh semak muka surat 117. 117. Buku teks Bahasa Melayu tahun 4, muka surat 117. Ini kita dah buat sebentar tadi. Walau bagaimanapun, awak boleh ulang kaji supaya awak mahir menggunakan tanda baca dan awak mahir untuk mengedit dan memurnikan teks. Okey? Cikgu harapkan dengan berakhirnya perkongsian ini, maka berakhirlah
sesi mengedit dan memurnikan teks kita pada hari ini. Okey, sebelum melabuhkan tirai, cikgu ucapkan terima kasih buat Majlis Agama Islam Adat Istiadat Melayu Perlis MAIPS, Jabatan Agama Islam Perlis JAIPS dengan kerjasama Kerajaan Negeri Perlis dan Jabatan Pendidikan Negeri Perlis. Sekian saja dari cikgu. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW pernah berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayil asqam. Ya Allah, aku berlindung denganmu daripada penyakit sopak, penyakit gila, penyakit kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dengan sanad yang sahih.